السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kekalkan, yang Allah terus berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bersyukur, Allah terus kekalkan dan terus berikan kepada kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Dan tahniah semua atas tanggungjawab yang dilaksanakan. Mengundi ya. Habislah cerita mengundi, kita isi masa kita ataupun kita melaksanakan tanggungjawab kita tuan-tuan, antaranya dengan menuntut ilmu. Hari ini kita masuk babak ke-25, betul tak? Muka surat 79. Ya, insya-Allah kita satu lagi kisah menarik dari sekian banyak kisah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ketahui. Dan apatah lagi kisah yang kita akan sama-sama kupas pada kali ini, dia berkaitan ataupun Allah pilih untuk dirakamkan dalam Al-Quran. Kita dah melalui beberapa kisah yang menarik, asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, terakam dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila ada satu dua babak yang Allah abadikan dalam Al-Quran, mana dia ada benda yang perlu diberi perhatian. Benda itu sangat penting tuan-tuan. Ini antaranya tuan-tuan. Asam garam 25, tajuknya Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah menyakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan ataupun tajuk yang saya boleh bawa pada saat menyiapkan buku ini. Saya rasa ada lagi tajuk yang lebih baik, yang lebih sempurna, tapi tak jumpa time tu. Sekarang pun tak fikir. Kalau tuan-tuan boleh datangkan cadangan tajuk, kita ganti tuan-tuan. Tajuk ni berdasarkan kisah yang kita akan baca hadisnya. Lalu saya letak tajuk Sayyidatina Aisyah dan Hafsah menyakat, mengenakan Nabi. Itu maksudkan begitu. Apa hadisnya tuan-tuan? Hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah. Berkali-kali kita lalui nama Sayyidatina Aisyah dan berkali-kali saya ingatkan kita kena rasa terima kasih dan berterima kasih kepada ummuna Sayyidatina Aisyah. Banyak hadis, banyak peristiwa yang beliau riwayatkan. Dan ini tuan-tuan mengingatkan kita kepada tanggungjawab Ummul Mukminin secara khusus. Mereka memang kena sampaikan. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ketika cerita tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikmah. Itu ayat dia. Wadhkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dan sebutlah arahan Allah secara khusus kepada ummul mukminin. Allah mereka sebut, mereka kongsikan apa saja yang dibacakan dalam rumah-rumah kamu, baik berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi bersama mereka, sewaktu Nabi dalam rumah bersama mereka. Dan hikmah, dan juga hikmah. Apa itu hikmah? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Sebab itu ulang sebut hatta perkara yang Nabi buat dalam bilik air pun mereka cerita. Sebab ini tanggungjawab mereka, dan setiap inci, setiap saat kehidupan Nabi itu ada syariat untuk umat dia tuan-tuan. Jadi diceritakan, masya-Allah, kita sangat berterima kasih kepada Ummul Mukminin. Mana hadisnya? Baik, Sayyidatina Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu 'asalan 'inda Zainab binti Jahshin fayamkuthu 'indaha." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumah Zainab binti Jahshin, wa yamkuthu 'indaha, dan Nabi tertahan di situ. Agak lama Nabi di situ, tuan-tuan. Apa maksud Nabi minum asal, minum madu
Adakah direct? Nabi hebat kan. Madu tuan-tuan, minum madu tuan-tuan. Kita sesudu dua kan. Bukan itu maksudnya minum madu begitu. Tapi dipahami. Dahulu antara orang kata cordial lah, jus madu ketika itu ialah dengan madu. Dicampurkan air kosong dengan madu. Lalu ada manis dia. Itu maksud air madu. Itu maksud minum madu. Kita jangan buat tuan-tuan lah. Kita banyak pilihan yang lain dan pilihan tu kadang tak sihat. Kode itu, kode ni. Boleh kita ikut. Yang ni kalau terdasar ini sunnah Nabi, ini yang kegemaran Nabi, ini yang Nabi lakukan. Nabi minum madu. Maksudnya itu. Air yang dicampurkan dengan madu. Ada rasa manisnya begitu. Nabi minum di rumah Zainab binti Jahshin, seorang Ummul Mukminin yang rasa kita dah berkali-kali sentuh tentang beliau. Pada zaman Nabi SAW, antara Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Zainab, mereka ni bersaing rapat. Sayyidina Aisyah sendiri berkata, dia tak rasa dia tu paling Nabi suka. Dia nampak Nabi lebih suka Zainab binti Jahshin, tuan-tuan. Dari segi hubungan kekeluargaan pun, Zainab binti Jahshin paling rapat dengan Nabi, sepupu Nabi SAW. Maknanya Barrah itu ialah mak saudara Nabi SAW. Dan Zainab binti Jahshin nikah dengan Nabi sangat istimewa, unik, tidak ada yang seumpama dengannya. Nabi nikahkan, Allah nikahkan Nabi dengan Zainab terus dari langit. Dan itu antara benda yang Sayyidina Zainab banggakan dengan madu-madu yang lain. Pernah kita akan jumpa dalam buku yang kedua. Disebut kamu, dicerita kat madu-madu dia lah. Kamu nikah dengan Nabi, ayah kamu wali, pak-pak saudara kamu sebagai saksi. Aku nikah dengan Nabi, Allah waliku, malaikat saksiku. Dia angkat diri dia. Tak ada masalah dalam bercakap dengan sesama dia, tuan-tuan. Ini Zainab binti Jahshin. Dan Nabi gelarkan dia orang paling panjang tangan. Bukannya maksud kita lah panjang tangan, tapi panjang tangan maksudkan Nabi paling banyak bersedekah. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi masa tu satu hari Nabi minum madu di rumah Sayyidina Zainab, lama pula kat situ. Fawataitu ana wa Hafsah ala ayyatuna dakhala alaiha faltaqul lahu akalta maghafir. Lalu saya berpakat, fawataitu ana, saya berpakat dengan Hafsah. Dan kita tahu dalam ramai isteri Ummul Mukminin, dia ada 2 kem. Kita cerita tentang, dah sampai dah hadis ada 2 kem isteri Nabi. Isteri Nabi ada 2 kem kan, kita dah sampai. Ada satu kem yang pro ataupun yang kamcing dengan Sayyidina Zainab. Ada satu kem, satu hizib, satu parti yang agak tak masuk dengan Sayyidina Zainab. Itu dia punya penentu dia. Dan dalam ramai-ramai isteri Ummul Mukminin yang paling kamcing dengan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah. Sebagaimana ayah mereka berdua pun paling rapat sesama mereka. Sayyidina Abu Bakar rapat dengan Sayyidina Umar. Allah Akbar. Ini kesinambungan. Jadi Sayyidina Aisyah kata, aku pakat dengan Hafsah. Lepas ni mana-mana siapa-siapa yang kemudian nanti Nabi masuk jumpa mereka, kita pakat sebut benda ni. Kata kat Nabi, akalta maghafir, inni ajidu minka riha maghafir. Kita pakat kat Nabi. Nanti Nabi datang jumpa kita, mana-manalah daripada kita, kita kata beri tekanan kat Nabi, sebut kat Nabi, abang makan maghafir ke ni? Begitu. Abang makan maghafir ke ni? Saya baru ni ada bau maghafir. Apa itu maghafir? Saya cuba cari maklumat, saya dah maksudkan dalam penjelasan kemudian nanti. Itu kita faham dulu apa drama yang dilakukan, helah yang dilakukan tu, kita tahu. Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Hafsah pakat, jom lepas ni Nabi datang jumpa kita pula, kita kata-kata macam ni. Sebab apa tu? Sebab mereka tak perhati Nabi lama di rumah Sayyidina Zainab. Kita baca hadis yang berikut ini nanti. Kemudian sungguh jadi yang begitu. Hadis ni ringkas, versi ringkas. Kita akan baca versi yang panjang. Tapi Nabi akan sebut, la walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahshin. Kemudian nanti berlaku, kami sebut hal yang seumpama. Nabi datang jumpa Sayyidina Hafsah cakap macam tu. Nabi datang jumpa Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aisyah cakap macam tu. Bahkan bukan mereka berdua, ada 2 orang lagi isteri Nabi yang terlibat juga.
dalam riwayat muka surat yang berikutnya nanti. Jadi ramai tuan, paling kurang 4 orang. Tiap kali Nabi masuk rumah seorang, orang kedua, orang ketiga, keempat, itu yang apa yang mereka pakai sebut. Abang makan apa ni? Makan maghafir ke? Bau maghafir ni, kan? Jadi dah seorang cakap macam tu, dua cakap, tiga sampai 4 orang cakap macam tu. Nabi pun terpedaya jugalah, kan? Itu cerita dia. Baik. Dan setiap kali itu Nabi jelaskan, tak, saya minum madu di rumah Zainab binti Jahshin. Dan beberapa kali dah dilakukan tadi hilah begitu. Nabi sampaikan Nabi sebut, falan a'uda lahu wa qad halaftu. Sejak daripada ni saya tak nak minum lagi lah. Saya tak nak minum dah lagi air madu begitu. Wa qad halaftu, aku bersumpah, saya bersumpah. Tapi Nabi pesan, la tukhbiri bidzalika ahadan, tapi jangan beritahu orang lain. Yang ni Nabi pesan hadis ni kepada Sayyidatina Hafsah. Ada kisahnya nanti tuan-tuan. Baik, jelas hadis ni ringkas, versi yang ringkas, riwayat yang ringkas kepada kisah yang ada perincian yang dimuatkan dalam hadis yang lain. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab Tafsirul Quran, bab surah At-Tahrim ayat 1. Begitu juga Imam Al-Bukhari letak dalam kitab Sumpah dan Nazar, bab jika mengharamkan makanannya. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Kita baca hadis yang kedua, kemudian saya nak huraikan sedikit. Hadis yang kedua juga riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam bab yang lain. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa suatu hari Nabi singgah di rumah Zainab binti Jahshin, lalu minum madu di situ. Maka aku dan Hafsah berpakat bahawa siapa saja antara kami yang ditemui Nabi selepas ini, hendaklah dia berkata, sungguh saya terbau bau maghafir. Awak baru makan maghafir kah? Kemudian Nabi menemui salah seorang daripada mereka berdua. Beliau pun berkata kepada Nabi sebagaimana dirancang. Lalu Nabi menjawab, tak, saya minum madu saja di rumah Zainab binti Jahshin. Saya tak nak minum lagi lah selepas ni. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik. Surah At-Tahrim. Kita ada mushaf, kita boleh rujuk lepas ni, menarik. Lepas itu turun ayat Allah yang menegur Nabi berkenaan dengan itu. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Madu itu halal. Bahkan madu disebut dalam Al-Quran. Ini merujuk kepada Sayyidina Hafsah, Aisyah dan Hafsah. Awal-awal kita dah jumpa berkaitan dengan ini di awal bab, tuan-tuan. Adapun ayat yang bermaksud, dan ketika Nabi berkata secara rahsia kepada sebahagian isterinya, apa ayat dah? Merujuk kepada ucapan Nabi, saya minum madu sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Mari kita tak ingat tak wujud. Surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Apa ayat dia? At-Tahrim. Siapa ingat tuan-tuan? Dia main mengajar tak ingat, walaupun saya ni Al-Habis lah. Al-Habis. At-Tahrim. At-Tahrim ayat ke berapa? Ya? Ya? Surah 66. Ke 66? Baik, mudah sikit. Betul. Surah At-Tahrim permulaan. Baik tuan-tuan, ada masa nanti kita ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut ilmiah, Imam Bukhari memilih pendapat ini, memilih riwayat ini untuk menjelaskan, untuk nak sebut apakah asbab nuzul surah At-Tahrim, permulaan surah At-Tahrim. Kerana ada khilaf, kan? Pertama kita tahu bahawa surah At-Tahrim permulaan dia, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, sampailah ke ayat ke-6 ke-7 sampai pada ayat 6 ni turun sekaligus, tuan-tuan rahmat Allah. Apa background, latar belakang cerita? Ini riwayat dia, dan Imam Bukhari ambil riwayat ini. Sebab itu Imam Bukhari letak dalam kitab tafsir bab surah At-Tahrim ayat 1. Itu. Sebab apa? Sebab dia ada riwayat lain. Ada riwayat lain. Tentu riwayat lain. Tahu tak agak? Nanti kita baca sini, ada tafsir Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir dia bawa riwayat yang kedua dan juga riwayat yang pertama. Soalnya macam mana kita nak berinteraksi dengan dia. Riwayat yang kedua, saya ada cari sekejap tadi dalam tafsir Ibn Kathir. Dan ayat kedua ni
Kalau tuan-tuan tahu, dia agak rasa payah tuan. Tapi diceritakan ikhtalafa fi sabab nuzul sadr hadhihi surah. Baik. Satu riwayat yang dibawa oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari, di sanadnya dia kata cerita dia mudah begini. Riwayat yang kedua berkenaan dengan turun ayat Allah tegur Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang halalkan? Kerana cerita dia satu hari Nabi SAW dia bawa Maryah kita tahu dia hamba yang menurut bincang kan, hamba yang disentuh oleh Nabi SAW, dan Nabi sentuh dia, berlakunya di rumah Sayyidatina Hafsah. Itu cerita dia, berlaku Sayyidatina Hafsah. Kita cerita sekali lagi, tak nak uraian panjang sebab saya mengambil sikap untuk tidak, bukan menolak, tapi untuk tidak sebut riwayat ini. Jadi Sayyidatina Hafsah tidak ada di rumah ketika itu. Sayyidatina Hafsah balik tengok Nabi ada kat rumah, bukan Nabi seorang, Nabi bersama Maryah. Marahlah kawan tu, marahlah Sayyidatina Hafsah, marah Nabi sampai Nabi kata, "Cik ni tak apalah, saya haramkan, saya tak nak lagi bersama dengan Maryah." Nak pujuk Sayyidatina Hafsah. Betul, panjang dia ada detail dia. Betul abang tak nak ni. Betul, abang dah sumpah abang tak nak dengan dia. Maka awak suka kan ni? Saya redha, saya maafkanlah macam tu. Sayyidatina Hafsah pun kata okeylah, reda kemarahan dia. Lalu turun ayat ini. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu, wahai nabi kenapa engkau haramkan apa yang Allah haramkan? Apa perkara yang Allah halalkan? Iaitu menyentuh hamba perempuan tu, kan? Menyentuh maksud kata bersama. Tapi Nabi haramkan atas diri dia atas sebab tabtaghi mardat azwajik, sebab nak pujuk hati isterinya. Itu riwayat yang kedua tuan-tuan. Ini dan diceritakan, bahkan saya dengar ada kuliah, kebetulan di tempat itu saya bawa hadis ni, kebetulan lepas pada tu ada kuliah tafsir, kebetulan kuliah ni sentuh penulis ni, ustaz tu bawa riwayat yang kedua ni. Bercanggah tuan-tuan, jemaah tanya, ustaz mana satu ni, ustaz cakap lain, ni cakap lain. Tuan-tuan, kita nak jelas macam mana? Lalu saya ni khilaf. Kemudian saya jumpa perbincangan ulama tentang hal ini, antara Imam Tirmizi ketika membawa riwayat-riwayat seperti ini, dia kata apa sikap kita? Terima riwayat yang sahih, yang sabit, dan ketepikan riwayat yang lemah, tuan-tuan. Dan riwayat ini ada dua. Sebab nuzul kepada ayat ini ada dua sebab turun dia. Satu, kisah Nabi haramkan atas diri Nabi makan madu, minum madu. Yang kedua, riwayatnya Nabi haramkan atas diri Nabi tak nak menyentuh lagi hamba. Itu dua riwayat. Dan dua riwayat ini tak boleh nak digabungkan. Payah tuan-tuan. Jadi dia kena salah satu. Kata sikap kita dalam hal ini, kita ambil riwayat yang lebih sabit, yang riwayat Bukhari, dan yang ni kita ketepikan. Taklah kita kata nafikan. Saya pun tak ada nak cari apa dia punya ailah dan apa sebagainya. Imam Tirmizi hatta pun kata tak, kita pejam mata je riwayat ini, kita tak sentuh pun. Jadi atas sikap itu tuan-tuan, kita tak perlu nak yang lebih dramatik yang tadi, kan? Nak cerita nampak syok tu yang tadi lah, Nabi bersama ni di rumah, syok. Tapi tak tuan-tuan, ada usul kita nak jelas, payah nak dia nampak buruk Nabi, terus kita tolak ke tepi, kita ambil riwayat yang ini. Itu keadaan dia tuan-tuan. Baik, jelas tak ini tuan-tuan? Baik. Kemudian saya tak jelaskan tadi maghafir. Apa maksud maghafir? Di bahagian muka surat 81 saya jelaskan maghafir ialah sejenis getah pokok. Paling dekat saya faham ialah Arabic gum tu. Arabic gum, Arabic gum. Kan ada kedai-kedai Arab ni dia ada ketul-ketul kan. Arabic gum, getah Arab ni ada khasiat dan sebagainya. Arabic gum tu asal dari mana tuan-tuan? Dia ialah lendir pokok, pokok yang mengeras. Jadi ni lebah tuan-tuan, dia antara tu sumber makanan dia ambil, dia isap pati kat situ. Masa mula-mula lendir pokok tu keluar, masa duduk tengah kata bau keluar meleleh lagi, antaranya lebah-lebah akan ambil kat situ. Jadi mana-mana lebah yang ambil pati daripada lendir gum itu, lalu dia buat sarang, dia buat madu tu, dia punya madu dia ada bau. Dia ada bau.
Dan bau itu dia bukannya bau time kita cium, dia tak bau tuan-tuan. Dia bau setelah dimakan. Makanan kita ada macam tu tuan-tuan. Antaranya petai kan. Kita bau saja tak apa, tapi apabila kita kunyah makan tu dia menghasilkan bau yang lain tuan-tuan. Sama juga bawang putih kan. Bawang putih sedap tu bau ni. Tapi apabila kita makan dia menghasilkan bau pada mulut itu. Itu maghafir kesan seumpama itu. Nabi tak perasan pun. Dan ini tuan-tuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang orang kata Nabi ambil cakna. Bab bau mulut Nabi sangat-sangat jaga. Lalu apabila orang kata isteri pula kata bukan seorang, 2, 3, 4 kata begitu, Nabi jadi tak selesa. Kalau macam tu tak nak lah. Sebab Nabi, kita akan tengok dalam hadis-hadis yang lain, ada benda yang Nabi tak nak makan sebab dia bau. Antara basal, bawang putih. Nabi tak makan bawang putih. Nabi masa mula-mula Nabi hijrah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, ada riwayat antara Abu Ayyub Al-Ansari hidangkan ada makanan yang ada bawang putih. Special tu, kenapa lah kita duk faham apa Abu Ayyub ni duk hidang makanan ada bawang putih, kita duk bayar zaman kita. Jangan tuan, itu kaedah selalu disebut. Kita memahami membaca hadis, pertama kita kena cuba faham kefahaman zaman itu macam mana. Jangan letak ukur dengan zaman kita. Masa tu bawang putih ni bawang import, dia benda mahal, benda yang special. Tapi di dalam Nabi tak makan. Adakah berkata adakah haram? Tak, tapi aku tak makan sebab dia ada bau. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sangat jaga tentang hal ini. Adapun bawang putih itu halal dimakan, tuan-tuan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama kita baca, dan kita akan baca hadis yang berikutnya yang mempunyai perincian lain, tuan-tuan. Baik. Muka surat 82. Masih lagi kisah yang sama tetapi ada perincian. Hadis ini juga riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Asam garam 26, Saudah dan Safiyah pun terlibat menyakat Nabi. Seperti kita sebut tadi, bukan Sayyidatina Aisyah dan Hafsah saja. Tapi ada 2 orang lagi terlibat, Sayyidatina Saudah dan Safiyah. Dan ini mereka membentuk satu hizib, satu kumpulan yang kita kata tadi 2 camp isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini tuan-tuan akan perasan ada percanggahan fakta banding dengan hadis yang sebelum ni. Dan hadis ini juga riwayat Al-Bukhari. Cuba kita baca dulu, tuan-tuan perasan tak percanggahan tu duduk di mana. Ana Aisyah qalat, hadis riwayat Sayyidatina Aisyah sekali lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wa yuhibbul asal. Ini menarik, tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah kata, memang kebiasaan Nabi suka. Nabi sangat suka halwa. Halwa ini umum, iaitu benda yang manis-manis, tidak diperincikan apa benda. Nabi sangat suka benda yang makanan yang manis-manis, termasuklah asal, madu itu sendiri. Apa lagi benda yang manis-manis zaman itu? Ni kalau kita boleh buat carian apa lagi, tuan-tuan? Antaranya dubba, boleh kita sebut gitu. Dubba ialah labu. Ni makanan yang Nabi sangat suka ialah labu. Labu orang buat apa? Kalau gula, kalau kuah sayur labu manis dia lain kan. Kalau saya pergi kedai, saya akan kalau kuah madu. Dia ada manis dia lain. Nabi sangat suka madu. Apa ni labu? Dan tak pernah pun, tapi tak ada pun orang yang up kan makanan sunnah madu ni labu kan, tak ada. Benda lain. Sebab tak boleh nak buat, tak boleh komersial, payah nak komersial. Itu cerita dia. Ada yang bergaya kata makanan sunnah ni, dia di sebalik itu ialah perniagaan. Tak salah lah, tuan-tuan, tapi kadang lebih-lebih, tuan-tuan. Baik. Nabi suka halwa, benda yang manis-manis, dan Nabi suka madu. Baik. Wa kana idza shalla al-'asr ajaza 'ala nisa'ihi fayadnu minhun. Dan menjadi kebiasaan Nabi juga, tiap kali lepas solat asar, Nabi akan lawat. Nabi akan pergi menziarahi seorang demi seorang isteri Nabi. Nabi akan fayadnu minhun, Nabi akan duduk dekat. Bukan sekadar, tuan-tuan, tanya khabar luar rumah, tak. Nabi masuk rumah. Kadang Nabi adalah bersentuhan begitu, tuan-tuan. Dan dalam hadis tak disebut, dan Nabi akan rutin Nabi
Cik asal macam tu, Nabi akan masuk rumah isteri. Kita bayangkan rumah isteri Nabi dekat-dekat saja, masuk tanya khabar, isi air, kemudian habis masuk kat ni, dan Nabi akan berhenti pada isteri yang hari tu malam dia, malam gerian baru itu rutin Nabi. Jadi kita boleh faham kan. Kalau malam ni rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi akan pergi rumah orang lain dululah. Akhir sekali rumah Sayyidatina Aisyah. Begitu juga isteri Nabi yang terakhir. Ini kebiasaan Nabi SAW. Baik. Dah jadi rutin dah. Sayyidatina Aisyah cerita kebiasaan tu dulu, kehidupan Nabi SAW. Fadakhala ala Hafsah fahtabasa 'indaha akthara mimma kana yahtabis. Satu hari itu Nabi masuk jumpa Hafsah dan Nabi lama duduk di situ lebih daripada kebiasaan. Tuan-tuan, riwayat tadi sebut siapa? Nabi lama di rumah siapa? Zainab kan? Yang ni Nabi lama di rumah Hafsah. Ni bercanggah kan tuan? Macam mana ni? Kita baca lagi tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah, fasa'altu an dhalik. Aku pun tertanya-tanya, aku pun selidik tentang hal ini. Macam mana lama sangat Nabi ni? Lama dari kebiasaan. Ini Sayyidatina Aisyah, dia dapat orang kata dah rutin. Maknanya kata dah boleh rasa dah. Biasa Nabi dah sampai dah tempat aku ni, kan? Ni lama Nabi. Dia pun selidik. فقال لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة. Rupa-rupanya bagaimana Sayyidatina Aisyah selidik, dia hantar orang sebab ada orang bagi tahu. Faqala li, ada orang bagi tahu kepadaku. Ini mungkin hamba dia ke siapa kan, ataupun Anas ni. Anas cuba tanya, cari Rasulullah kat mana ni. Anas pergi selidik, tengok Nabi duduk di rumah seorang isteri dia, dan dalam hadis ini Hafsah. Rupa-rupanya ada seorang perempuan kaumnya, kaum Hafsah, menghadiahi Hafsah satu jak madu. Jadi beliau menghidangkan minuman itu pula kepada Nabi SAW. Itu cerita dia. Sebab Nabi suka. Kita sebut kena berkaitan dengan muqaddimah tadi. Saya sebut sebab Nabi suka benda manis, suka madu, manis lagi, madu lagi Nabi suka. Jadi hidang benda tu, seronok dah, lama lah sikit Nabi minum petang di situ. Faqultu, Sayyidatina Aisyah pun kata, ama wallah lanahtalanna lahu. Aku pun kata, sungguh kita kena buat sesuatu ni, kena beri pengajaran. Mana boleh lama-lama ikut biasa ni, lama pada kalau lepas ni masak lah, kita bayar macam tu lah. Kalau itu strategi nak suruh Nabi lama di rumah dia, pakat buat macam tu, habis lah. Jadi orang kata kenapa Sayyidatina Aisyah buat begitu, kita faham sudut itu tuan-tuan. Jadi aku kata kita kena buat sesuatu ni, kita kena helah, kena sakat Nabi SAW. Fa dzakartu dzalika li Saudah. Aku pun ceritakan hal ini kepada Saudah binti Zam'ah, isteri kedua yang Nabi nikahi selepas kematian Khadijah, isteri Nabi yang paling berusia dalam kalangan isteri Nabi dalam era poligami. Daripada Saudah Nabi dapat apa orang? 5 ataupun 6 orang anak. Cuma saya tak jumpa riwayat siapa anak-anak mereka tu, anak-anak Sayyidatina Saudah. Kalau kata Khadijah jumpa, Abu Halahin, Saudah tak jumpa. Cuma jumpa riwayat sebut Nabi nikah dengan dia ada 4, 5 ataupun 6 orang anak. Itu saja tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah, aku pun cerita kepada Saudah tentang hal ini. Kemudian aku sebut, qultu idza dakhala alayki fa innahu sayadnu minki faquli lahu ya Rasulullah akalta maghafir. Nanti kata Sayyidatina Aisyah, aku pesan kepada Saudah, nanti apabila Rasulullah menemui awak dan ketika baginda mendekati, katakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, awak makan maghafir kah? Dan ini ada isyarat tuan. Fayadnu minki, Nabi akan dekati awak. Ini bahasa bekiahnya Nabi nak cium awak lah. Ini rutin Nabi SAW. Nabi kata bermesra dengan isteri sekadar itu. Nabi takkan bersama sampai ke atas katil untuk hari itu, kecuali dengan isteri yang Nabi akan berhenti. Tapi sekadar bermesra umum tu itu tuan-tuan. Jadi Nabi akan mendekati Saudah, masa tu dah cakap. Orang masih nak dekat kan.
bau mulut kan. Hai abang bau apa ni, bau makan apa ni, makan marafir ke. Itu keadaan dia. Jadi dia jadi dramatik tuan-tuan. Bukannya time makan tak atas meja sembang, tak ni, tapi time nak mendekati tu. Fayadnu min, maka masa tu kamu sebut, wahai Rasulullah, makan marafir kata ni. Fa innahu sayaqul la. Nanti satu Aisyah bijak tuan, dia bayang situasi akan berlaku. Mesti Nabi cakap tak kan. Memang tak pun. Tapi kita kena kata lagi, faquli lahu ma hadhihi ar-rih. Tapi kena buat dialog lagi. Kita kata habis tu bau apa ni? Begitu. Sebab apa tuan-tuan? Sayyidina Aisyah sangat memahami keadaan Rasulullah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada minhu ar-rih. Nabi ni sangat paksa, kita paksa diri, sangat jaga diri dia supaya tidak berbau sesuatu yang tidak enak. Ini sangat konsisten tuan-tuan. Kita baca kitab Syama'il akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling Nabi jaga bau mulut. Yang ni kita kena ingatkan sesama kita lah tuan-tuan, bab jaga bau mulut ni. Pada hari ni ada orang dia tak jaga tuan-tuan, kita sembang. Kalau saya pun tu tu kena tegur, dan ni sama-sama kita jaga. Kita sebagai orang sunnah, orang yang mencintai Nabi, yang begitu dekat kepada nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu yang paling kita jaga sebagaimana Nabi paling jaga ialah bau badan, bau mulut terutamanya. Sebab Nabi sangat, kata Sayyidina Aisyah, yashtaddu alaihi an yujada minhu ar-rih. Nabi sangat jaga tak nak keluar daripada Nabi badannya ataupun apatah lagi mulut, bau yang tak enak tuan. Nabi sangat jaga. Itu keadaannya. Kata Sayyidina Aisyah, fa innahu sayaqul saqatni Hafsah syurbata asal atau syarbata asal. Nabi akan jawab lepas pada tak apa tadi saya makan atau Hafsah bau hidangkan saya minuman madu. Baik. Faquli lahu, sebut lagi kepada Nabi, jarasat nahluhu urfut wa sa'aqulu dhalik. Sebut lagi. Boleh jadi lebah-lebah yang menghasilkan madu tu makan sesuatu yang tak elok lah. Kata Sayyidina Aisyah, wa sa'aqulu dhalik, saya pun akan buat dialog macam tu kan. Wa qulihi anti ya Safiyah. Sayyidina Aisyah pun kata, awak Safiyah sebut macam tu juga. Tuan-tuan faham tak dia? Sayyidina Aisyah dalam riwayat ini ada mereka bertiga, Sayyidina Aisyah, Hafsah dan Sayyidina Safiyah binti Huyai. Baik. Pesan Sayyidina Aisyah buat dialog itu, kata macam tu, kata tuan-tuan boleh teliti nanti. Baik. Falamma dakhala ala Saudah, setelah Nabi kemudian lepas pada tu Nabi pun masuk jumpa Saudah. Qultu taqul Saudah walladhi la ilaha illahu qultu. Aku pun sebut Sayyidina Aisyah. Taqul Saudah, kemudian Saudah pun sebut walladhi la ilaha illahu laqad kittu an ubadirahu billati qulti li. Wa innahu la'ala al-bab faraqan mink. Kata apa Sayyidina Saudah, beliau pun melaporkan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, nyaris-nyaris saya hendak katakan terus kepada Nabi bahawa awak yang suruh saya kata begini. Masa tu Nabi baru sampai ke pintu, tapi tak jadi kerana takut kepada awak. Faham tuan-tuan? Sayyidina Saudah dia tak pandai nak berhela, tapi ini semua rencana Sayyidina Aisyah tuan. Nabi nak sampai duduk depan pintu dah. Rasulullah, abang tadi Sayyidina Aisyah pesan kat saya suruh cakap macam ni. Dia tak pandai, tapi dia ingat balik, nanti marah pula kawan aku tu Sayyidina Aisyah. Dia tak jadi, ikutlah terus apa yang dirancang dan diarahkan oleh Sayyidina Aisyah. Tuan-tuan, hadis ni kita nampak gelak tuan, kita rasa gelak, tapi hadis ini saya baca sendiri, Syiah tuan, hadis ni hadis-hadis lain, hadis ni yang boleh jadi orang kata buah bagi mereka. Mereka kata tengok Sayyidina Aisyah jahat. Jadi ni Sayyidina Aisyah jahat buat macam ni kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah begitu? Tak, itu faham lain kan. Ni biasalah manusia dia ketika itu nakal lagi dia. Tuan-tuan rahmatullah. Baik. Saya kata Saudah begitu. Nyari saya nak beritahu, tapi tak jadilah kerana takut kepada awak. Selepas itu ketika Nabi mendekati saya, dia ulang balik.
Falamma dana Rasulullah qultu ya Rasulullah akalta maghafir qala la qultu fama hadhihi ar-rih. Kita baca terjemahan. Lalu ketika Nabi mendekati saya pun berkata, wahai Rasulullah, makan maghafir kah? Baginda jawab, tidak. Saya pun kata kat dia, habis tu bau apa ni? Oh, Nabi pun kata, Hafsah tadi bau hidangkan saya minum madu. Mana kata, Sayyidina Hafsah kata, barangkali lebah-lebah yang menghasilkan madu tu ada makan dia tak elok lah, lalu terkesan pada madu itu. Baik. Kemudian Nabi lepas pada ni kita tahu, daripada hadis ni kita tahu sequence, turutan. Nabi jumpa Saudah dulu, kemudian Nabi jumpa Sayyidatina Aisyah. Falamma dakhala alayya qultu lahu mithla dhalik. Nabi masuk Aisyah pun sebut macam tu. Falamma dakhala ala Safiyah, masuk jumpa Safiyah pun kata macam tu lagi. Falamma dakhala ala Hafsah, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk jumpa Hafsah, qalat lahu ya Rasulullah, ala asqika min wahai Rasulullah, nak tak saya hidangkan lagi minuman ini? Qal la hajata li bih. Qalat Sayyidina Aisyah berkata, qul Saudah subhanallah laqad haramnahu. Sayyidina Saudah tahu apabila Nabi kemudian nanti Nabi jumpa dia buat dialog tu, Nabi jumpa Sayyidina Aisyah buat dialog tu, Nabi jumpa Safiyah jumpa, kemudian Nabi jumpa Hafsah sekali lagi. Kalau ikut riwayat ini sekali lagi Hafsah nak hidang, Nabi tak nak. Saudah tahu tu pun kata, subhanallah laqad haramnahu. Subhanallah, kita telah menyebabkan Nabi haramkan madu ke atas diri dia. Kata Sayyidina Aisyah, laha uskuti. Duduk dia agak. Sayyidina Aisyah kata kat lepas segera diam. Riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari tak dalam kitab Helah, bab larangan helah dalam pernikahan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama tadi, perasan tak hadis ni dengan hadis yang sebelum ni watak tu berubah kan? Hadis yang pertama disebut Zainab kan? Hadis ni sebut Hafsah. Mana satu ni kan? Sebagaimana kita bincang tadi, asbab nuzul juga ada riwayat yang bercanggah. Ini berlaku dalam pengajian kita, pengajian syariah lagi. Kita akan berjumpa dengan riwayat yang bercanggah seperti ini. Jadi mana satu? Dalam riwayat ini, dan yang tepatnya ialah Zainab. Apa hujah dia panjanglah berkaitan dengan ayat Quran turun kepada siapa, turun kepada Aisyah dengan Hafsah. Jadi habis macam mana boleh salah, macam mana boleh dalam ni tukar nama ni kan? Ini dari segi periwayatan, tuan-tuan. Kita tak ada nak hurai, kalau boleh saya nak senaraikan perawi sebelum Sayyidina Aisyah. Dan saya tak ingat nak confirmkan semula siapa yang silap sebut kan. Ini pengajian hadis. Imam duduk hadis sebelum ni hadis sahih riwayat Bukhari. Imam Bukhari kaji dan hadis ni sampai memang bersambungan sahih sanad dia. Tapi faktanya salah. Fakta salah tu perkara yang kedua. Tapi yang penentuan sahih ataupun dhaif sebuah hadis itu ialah menilai betul tak si A cakap tentang daripada si B sebiji macam si B cakap. Si B terima ataupun bawa cerita daripada sisi sebiji yang si C cakap. Itu penentuan hadis sahih ni, tuan-tuan. Jadi berlaku di satu peringkat, di peringkat perawi tak ingat siapa, dia salah sebut orang ni. Dia sebut Hafsah. Walhal riwayat itu bukan Hafsah. Dia sebut Hafsah. Jadi perawi selepas pada tu anak murid dia riwayat sebagaimana tu guru aku kata Hafsah. Salah, tapi tu guru aku sebut yang tu. Terima. Mayang kemudian kata terima sama. Jadi fakta tu tidak menjejaskan apa kesahihan riwayat tu. Tuan-tuan jelas tak, tuan-tuan? Ini nak belajar disiplin hadis begitu. Sebab itu sama juga nanti kita baca Al-Bukhari dan lain-lain, ada perawi-perawi yang dituhmah sebagai Syiah kan. Tapi hadis sahih. Kita pun kata, takkanlah Syiah. Penilaian sahih tak sahih satu hadis itu bukannya pada status orang tu kan? Tapi status pada kata ketepatan dia meriwayatkan hadis itu. Nanti kita akan jumpa juga kes dia ulama ahli sunnah, semangat dia betul ikut sunnah, tapi meriwayatkan hadis
Orang kata tunggang langgang, lalu dikirakan lemah, tuan-tuan. Ini sangat berdisiplin, sangat orang kata objektifnya ilmu hadis. Alhamdulillah. Baik, itu begitu. Riwayat ini sebenarnya faktanya salah, bukan Hafsah, tapi Sayyidatina Zainab, tuan-tuan. Sayyidatina Zainab. Tapi dia tidak menjejaskan, saya sebut dia tidak menjejaskan kesahihan hadis ini. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita kita. Boleh saya sambung sikit lagi, tuan-tuan. Kemudian saya buka soal jawab, kita habis kat sini. Saya ada buat bahagian muka surat 85, ni peringatan untuk saya sendiri. Saya buat orang kata komen ringkas, suami kena jaga badan kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kita sebut tentang hal ini, peringatan untuk kita, tuan-tuan. Cuma saya nak tambah, kemudian saya jumpa riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abbas berkenaan dengan ini, dan ini dia ada kaitan dengan Al-Quran dan amalan kita terhadap Al-Quran. Ibnu Abbas pernah sebut, ni dia Al-Baihaqi, dia ada kisah dia. Apa disebut? Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Aku suka, aku suka menghiaskan diriku untuk isteri. Sebagaimana aku suka isteri berhias dirinya untuk aku. Itu Ibn Abbas. Sebab apa? Lianna Allah Ta'ala yaqul, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 228. Ini kadang kita lepas pandang hal ini. Sebab Allah sendiri sebut walahun, bagi isteri-isteri, bagi mereka, itu hak mereka, mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, bagi mereka hak untuk mereka ialah sebagaimana tanggungjawab yang mereka kena secara yang patutlah. Apa tanggungjawab isteri yang dia kena beri pada suami, yang menjadi hak suami? Dia kena bercantik, dia kena orang kata berhias untuk suami dia. Itu ma'ruf. Itu ma'ruf. Kita tahu secara adat dia, isteri ni kena bercantik untuk suami. Jangan yang tak kena dalam masyarakat ni, dekat rumah pakai baju kelawar, pakai tu kan, nak pergi kenduri kahwin, tu lain pula. My setting nak tunjuk kecantikan kepada orang lain, itu kita kena jaga. Sebaliknya di rumah bersama suami itu kena tunjuk. Ini tanggungjawab isteri. Tapi jangan lupa juga menjadi hak bagi isteri untuk nak tengok suami cantik, suami berhias untuk dia. Dan ini kefahaman ini Ibnu Abbas. Tak ada lah sahabat Nabi peringkat kemudian yang paling memahami Al-Quran, hatta digendara terjemahan Al-Quran, pentafsir Al-Quran, Ibnu Abbas. Dan dia faham ni. Aku suka untuk berhias untuk isteri, sebagai isteri aku suka isteri berhias padaku. Tuan-tuan rahmatullah, ini penting. Tadabbur daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 228. Saya baru jumpa riwayat yang lain, tempat nak cari kesabitan riwayat itu. Macam mana, kenapa Ibn Abbas sebut daripada ini? Dalam Al-Baihaqi tak disebut, tapi background dia ada. Satu riwayat saya jumpa, satu hari ada orang tegur Ibn Abbas. Dia daripada keadaan yang ditegur tu, Ibn Abbas ni dia sikat janggut dia dandan dia, sangat handsome sangat ni. Jadi orang tegur, apa tu tuan macam ni, nampak over kata, nampak ni. Lalu dia sebut ayat tadi, aku suka berhias untuk isteri sebagaimana aku suka isteri berhias untuk aku. Sebab Allah sebut hal ini. Jadi itu motivasi kenapa Ibn Abbas begitu. Nak kata tuan-tuan, kita kena handsome lah. Kita kena handsome. Kita kena tersegak, kemas sepanjang masa, dan ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sekaligus juga sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat Allah, saya berhenti setakat ini. Ada soalan, ada tambahan? Jelas pengajian kita insya-Allah agak ringkas dan ringan sahaja, tapi harapnya ada manfaat insya-Allah. Ada soalan? Aha. Oh, tak tahu saya nak jelaskan. Soalan daripada tuan sahabat kita berkenaan dengan bulu ketiak, bulu-bulu badan lah. Ada tak larangan, adakah tempoh ni kan? Kalau saya boleh jelas secara ringkas, Nabi sebut ada 10 sunnah para Nabi terdahulu, antaranya cabut bulu ketiak apa semua kan. Kebersihan itu sunnah kebersihan.
Berapa tempoh dia, berapa hari sekali itu tidak. Allah, saya tak pasti. Ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu, kena jaga berapa ni, ada sebulan sekali. Allah alam, saya tak tahu yang tu. Tapi secara umum dia kemas lah tuan-tuan. Mungkin tak tahu, mungkin ada orang suka pasangan suka ada bulu kan, kekal kan. Dia point dia untuk pasangan itu. Kan? Untuk pasangan itu. Wallahu a'lam. Menarik soalan tu. Nak cerita pun boleh. Saya bikin cerita lah. Ada tambahan, ada respon lain sahabat-sahabat yang lain? Ya. Saya? Soalan, Imam Muslim ada riwayat tak hadis ini? Saya tak boleh jawab. Saya tak muatkan kat sini, saya tak boleh jawab. Saya cek nanti, insyaAllah. Ada kat Imam Muslim. Sebab apa? Kalau Imam Muslim ada riwayat, sebab apa? Ada ustaz kata Imam Muslim dia bawa riwayat pula. Baik, betul. Al-Bukhari banyak potong-potong. Dia betul. Menarik. Betul. InsyaAllah saya cari menarik tu. Kalau kita cari dalam Muslim, mungkin ada maklumat tambahan kan. Sebab Imam Muslim keadaan dia akan bawa riwayat penuh. Satu-satu. Menarik soalan tu. InsyaAllah ingatkan saya, saya cari nanti. Sekarang saya tak boleh jawab. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada had panjang ke ataupun kalau untuk isteri banyak sangat itu boleh potong? Okey, menarik. Had janggut lah. Janggut bab yang saya cemburu, tak ada kita janggut. Ada had ke tak tuan-tuan Allah Taala? Pertama, ada satu riwayat Sayyidina Umar dipotong janggut dia. Kadar dia apa yang melebihi dia punya genggaman, itu dipotong tuan-tuan. Nah, adakah ada had secara naus? Tidak ada tuan-tuan. Nabi kata panjangkan janggut atau apa ahful yahya, apa lepaskan lihya itu. Untuk prinsip dia untuk nak khilaf kepada musyrikin, khilaf kepada ahli kitab tuan-tuan. Keadaannya adakah lepas dalam keadaan serabai? Taklah kan. Nabi sifatkan pula orang yang macam tu macam syaitan. Tak, rambut serabai, janggut tak turus, ni syaitan. Jadi ikut kekemasan tuan-tuan. Semua ni dikembali kepada uruf. Sebut pasal uruf, perbincangan saya nak sentuh tadi buat carian sikit tentang apa makanan. Nanti kita bincang tempat lain lah. Sebab ada kajian saya yang khusus masa saya belajar dulu tentang satu kaedah dalam pemakanan, dalam penetapan halal haram sebuah makanan itu, ada kaedah ma istaqbathatul arab ataupun ma istaqdharahu al-arab. Kaedah dia, makanan ni jadi boleh makan tak boleh makan, ya, tengok kepada penentuan dia apa yang orang Arab tu kata boleh ataupun apa yang Arab selera nak makan atau apa yang orang tak selera nak makan. Dan ini ada nas, ada sumber dari Al-Quran. Wa yuhallu alaihimul, ni Allah sebut apa ayat dia, antara dia Allah tak sebut halal satu lagi Allah tanya, orang tanya yasalunaka yasalunaka madza uhilla lakum kul uhilla lakum at-tayyibat, itu ayat dia. Mereka bertanya kepada kamu apa yang dihalal untuk makan, katakanlah tu dihalal kepada makan apa yang tayyibat, yang baik-baik. Itu kaedah, itu prinsip dia. Daripada ayat ini keluar kaedah antara kita mazhab Syafi'i, iaitu penentuan lepas pada ni ialah mana-mana yang orang Arab rasa makanan ni boleh makan, waktu selera nak makan, maka dia tayyibat, benda tu baik. Tapi mana-mana makanan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, Allah haramkan benda yang jijik, yang kotor. Dan mana-mana yang makanan yang orang Arab apa rasa jijik tak boleh makan, maka dia jadi haram tuan-tuan. Kaedah ni dah sabit diterima secara umum, mazhab Syafi'i, mazhab lain-lain terima. Tapi dia dari segi pelaksanaan, dari penerapan dia tu dia akan bermasalah. Dan saya bukan saya punya ni, saya punya akan kritik juga sebab dia akan mari pada zaman dari ni tuan-tuan, kita berinteraksi dengan orang Arab tuan-tuan. Kalau sahabat-sahabat Arab, guru saya Arab, kalau ikut mereka tuan-tuan, durian haram lah. Durian haram. Bau Allah tak boleh. Sudah haram durian kita kalau ikut udah kaedah itu. Sama juga budu. Budu. Kita kata aku tak makan ni, rupa pun tak ni. Lepas tu bau pun tak boleh tuan-tuan. Kita pun cerita budu ni daripada kita lenyek ayat perang haram. Macam mana? Jadi atas prinsip tu saya berbincang semula lah, kita buat kajian khusus. Sebab dia agak, orang kata agak lepas.
Arak kadang-kadang benda yang dia halal, dia rasa tayyibat itu pada kita tak kena. Contoh dia tuan-tuan, halal makan dubuk. Dubuk ni apa, hyena. Boleh makan. Kita tak halu nak makan kan. Sama juga apa, bab, biawak kan. Oh, dia orang makan, kita tak halu nak makan. Ini asas dia, konflik dan polemik di situ. Saya tak kata yang ni, tapi diperlukan perbahasan kajian lagi tuan-tuan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ini sekadar nak kongsikan secara umum. Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.